Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Alhamdulillah, hari ini kita semua dapat berkumpul lah, dapat menonton siaran live Facebook di Facebook WAP TV Malaysia serta Facebook PKPIM untuk satu forum yang dibawakan khas oleh Majlis Perhubungan Kampus MPK Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM yang diberikan nama sebagai Persada Mahasiswa Bitara. Jadi pagi ini kami dari pihak PKPIM, MPK membawalah 3 orang panel yang hebat-hebatnya. Jadi hari ini saya perkenalkanlah panel yang pertama yang bernama Anis Amirul Haikal bin Zahari, pelajar jurusan medik di UIA Kuantan. Dan panel yang kedua kita yang bernama Nur Adila binti Osman, berusia 23 tahun, berasal daripada Kedah dan mengambil jurusan Sarjana Muda Sumber Bioteknologi di Universiti Malaysia Sarawak. Dan panel kita yang ketiga bernama Zul Aiman yang mengambil Sarjana Muda Sains dengan Kegujian dalam bidang fizik. Jadi mungkin tanpa melelehkan masa lagi, saya serahkanlah kepada panel-panel untuk sesi perkenalan lah kepada penonton di Facebook. Dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Anis Amirul Haikal bin Zahari atau lebih mesra dipanggil Haikal Zahari, selaku belajar bidang perubatan di UIA. Sekarang ni tahun 4, so ada lagi setahun lagi untuk grad, insyaAllah. UIA itu kampusnya di Kuantan, sebab kita ada 2 kampus, Kuantan dengan Gombak. Okay, berasal dari Terengganu. Okay. Mungkin saya pass kepada Pedisus. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adila binti Osman. Saya dah bergraduasi dari UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak dekat Kota Samarahan. Saya ambil dalam degree dalam bidang Resources of Biotechnology, dan sepanjang saya punya pengajian hanya 3 tahun pengajian dan 1 tahun asasi. Itu je. Dan umur saya 23. Sekarang ni masih tak bekerja sebab PKP. Itu je. Saya teruskan, saya paskan kat panel yang ketiga. Okay, bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Sulaiman bin Zulkifli. Saya berumur 24 tahun yang saya sedang belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia di kampus Bangi, dan saya mengambil jurusan Mungkin ada masalah teknikal lah, tak dengar. Tak apa, tanpa melengahkan masa, terima kasihlah kepada para panel untuk sesi pengenalan diri. Jadi saya Muhammad Zul Haziq, selaku moderator pada hari ini. Jadi sebelum kita memulakan sesi forum kita, saya ingin memberitahulah peraturan-peraturan dalam forum ini. Jadi forum ini terbahagi kepada 3 pusingan. Itu pusingan pertama, para panel akan diberi satu soalan yang akan dijawablah nanti. Setiap pusingan akan diberi masa selama 7 minit lah untuk dijawab. Berikut juga dengan pusingan kedua pun sama dengan 7 minit untuk dijawab. Dan pusingan ketiga kita akan buka soalan kepada penonton di Facebook
Jadi bagi yang ingin bertanyakan soalan boleh lontarkan soalan di ruangan komen. InsyaAllah pada pusingan ketiga kita akan bertanyakanlah kepada panel apa yang anda perlu tanya, soalan anda dan ditujukan kepada panel yang mana. Mungkin tanpa melengahkan masa, kita mulakanlah dengan pusingan pertama. Jadi pusingan pertama soalannya kepada semua panel. Jadi panel yang pertama, saudara Haikal, ceritakan berkaitan jurusan anda yang anda belajarlah di kampus serta cara untuk menceburi bidang tersebut. Saya pass kepada saudara Haikal. Okey, terima kasih kepada saudara moderator kita. Okey, berkenaan kos perubatan atau lebih mesra kita panggil medik kan. Kos ni secara umumnya kalau orang luar akan lihat dia adalah salah satu kos kritikal lah kan. Sama seakatan seperti farmasi, dentistry dan sebagainya. Kos ni saya akan pecah kepada dua dalam part saya. Satu jalan bagaimana perjalanan nak ambil kosmetik. Yang kedua penceritaan apa yang ada dalam kos perubatan lah. Jadi saya bermula dengan perjalanan dulu. Jadi untuk pilih kosmetik ni kita bermula daripada SPM. Kalau kita tengok result SPM sebolehnya dia perlukan straight A lah, 9A dan tapi tidak menolak kemungkinan kalau kita dapat 8A, 7A untuk ambil medik. Kerana kita ada alternatif lain. Okay, saya cerita yang secara umum dulu. Kemudian perjalanannya dia sama je, dia bergantung kepada kita. Kita nak ambil bidang perubatan ni nak sambung belajar sama ada dalam negara ataupun luar negara kan. Jadi kalau dalam negara kita kena lalui proses yang sama dengan kos-kos lain seperti law semua, iaitu kita isi UPU dan kita isi matrikulasi. Jadi kita tengok peluang apa yang ada. Kemudian daripada itu baru kita sambung dengan universiti tempatan lah. Dan kalau kita cakap dalam negeri atau universiti tempatan, dia pecah kepada dua lah, public, awam ataupun swasta kan. Jadi kalau untuk sambung belajar bidang perubatan melalui sambung bidang perubatan ni di luar negara, kita kena kejar ikut beasiswa, contohnya macam JPA, MARA semua tu. Jadi untuk bila kita nak biasanya student akan lebih prefer untuk pilih awam punya. Jadi kita akan isi UPU, masuk matrik ataupun kita masuk pusat asasi. Contohnya UM, UIA, UPM dan sebagainya. Mereka ada pusat-pusat asasi. Jadi kita boleh pilih yang ini dan kemudian tu masuk ke universiti awam tersebut lah. Kalau swasta perjalanan dia lain sikit lah. Jadi yang itu saya tidak begitu familiar dengan jalan-jalan ikut yang swasta sebab saya sendiri ambil UIA. So itu secara ringkas lah perjalanannya. Dan kalau perubatan ni degree dia tu biasanya kos lain dia mengambil masa 3 atau 4 tahun kan. Kalau bidang perubatan ni dia at least 5 tahun. Sekurang-kurangnya 5 tahun. Yang tu kalau kita lulus semua peperiksaan lah. Kena ketahui bahawa medik ni dia sangatlah banyak exam dalam dia punya sistem belajar tu. Jadi mungkin pelajar-pelajar dalam medik ni dia dah orang kata kalis kan. Dia dah sangat biasa dengan exam, jadi feeling exam tu dah tak rasa apa lah biasanya. Jadi jadi kalau campur dengan waktu asasi, setengah-setengah universiti ada setahun, setengah universiti 2 tahun, jadi secara umumnya 6 tahun lah. Secara umumnya 6 tahun campur dengan asasi. Dan begitu juga dengan universiti di luar negara, macam Mesir semua tu, biasanya 5 tahun lah kalau degree dia. Dia mungkin tambah setahun ikut dia ada cabaran dari sudut bahasa lah.
Kalau macam Rusia semua tu, jadi kita terpaksa belajar dalam bahasa mereka. Itu cabaran, itu kalau tanya beza apa luar negara dan dalam negara dalam bidang perubatan belajar medik dalam luar negara dengan dalam dan luar negara kan. Kalau luar negara ni selain daripada cabaran bahasa semua, jadi konteks dia dan sistem education dia berbeza lah. Sebab kalau ikut negara tu dia ada penekanan disease penyakit-penyakit mereka, jadi macam satu penyakit ni negara itu lebih familiar lah dengan penyakit-penyakit tersebut. Kalau macam Malaysia, dia ada penyakit-penyakit yang lebih dia familiar. Jadi kita nak pilih yang mana tu terpulang, dia ada plus and minus, pro and contra masing-masing. Berminat. Lepas tu secara mudahnya bidang perubatan ni dia pecah pada dua, klinikal dengan pre-klinikal. Pre-klinikal ni awal-awal, kalau saya boleh cerita pasal sistem education dekat UIA je, sebab saya tak pasti sebab di UKM dia sedikit berbeza lah sistem education medik tu. Jadi kalau dekat UIA dia ada pre-klinikal dengan klinikal. Sebelum tu semua universiti semua bidang perubatan ni memang ada pre-klinikal dengan klinikal. Cuma beza dia portion dari sudut tahun berapa tahun dia belajar. Macam UIA dia 2 tahun belajar pre-klinikal dan 3 tahun klinikal. Jadi pre-klinikal ni adalah dia akan memperkenalkan disiplin subjek-subjek seperti anatomi, fisiologi, dia ada subjek-subjek dia. Begitu juga microbiologi semua. Maknanya 2 tahun pertama tu adalah dia pengisian lah. Kita duduk dalam dewan kuliah dan belajar je. Manakala mula tahun ketiga iaitu klinikal, klinikal je, dia student-student ni akan mula masuk ke dalam hospital lah, belajar bersama dengan pasien. Mereka lebih kepada kita pendedahan aspek-aspek klinikal dalam hospital. So kita train mereka ni dengan macam mana pekerjaan seorang doktor itu lah. Daripada kalau pre-klinikal tu dia lebih kepada teori-teori lah. Dan klinikal ni dia macam application kepada apa yang kita belajar waktu pre-klinikal. Itu secara umum tu. Dan pada klinikal je, waktu tahap klinikal nanti, kita ada cabang-cabang perubatan seperti kita tengok kita ada surgery, pembedahan, kita ada pediatrik iaitu posting kanak-kanak, dan kita ada medical, dan seperti yang kita tahu macam sekarang ni musim wabak COVID-19 ni kita ada cabang-cabang perubatan yang fokus kepada yang menguruskan masalah-masalah wabak ni seperti public health. Itu antara cabang-cabang atau disiplin-disiplin perubatan tu. Jadi itu undergraduate lah. Jadi setakat itu. Selain daripada itu, jadi saya rasa setakat itu je daripada saya. Jadi terima kasih lah kepada saudara Haikal, di mana saudara Haikal dah explain lah kepada kita semua jalan-jalan lah untuk kita macam mana nak masuk lah dalam bidang medik ni. Ada macam biasa, macam lah bermula dengan UPU lah, di mana kalau boleh, kalau nak masuk bidang medik ni perlu at least straight A lah dalam SPM, dan option untuk sambung boleh dalam bidang luar negara ataupun dalam negara. Jadi kalau nak dalam negara macam biasalah, isi macam jurusan lain, isi UPU atau masuk pusat asasi ataupun matrik. Jadi terima kasih ya kepada saudara Haikal. Dah berapa tahun dah dekat UIA? Ambil bidang medik. Saya tahun 4. Tahun keempat. Kena setahun lagi lah ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita doakanlah kepada saudara Haikal dapat graduate on time lah. Jadi terima kasih saudara Haikal. Dan kita teruskanlah kepada dengan panel kita yang kedua, satu-satunya bunga kita lah pada pagi ini. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tadi dah kenalkan diri.
Saya ulang baliklah secara ringkas. Nama saya Nur Adila dan saya ambil kos biotech iaitu bioteknologi dekat Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat Kota Samarahan, dan tahun pengajian saya adalah 3 tahun bersamaan 6 semester dan 1 tahun asasi sains hayat. Maknanya saya ambil asasi 1 tahun dekat UNIMAS, and then saya sambung lagi degree dekat universiti yang sama 3 tahun pengajian. And then generally dah ramai tahu dah lah apa tu biotech, sebab biotech kan sekarang dah makin terkenal. Even dengan COVID ni pun membuatkan biotech lagi menonjol kan. Basically biotech ni saya cerita sikit lah apa orang panggil bidang-bidang biotech ni. Dulu baru saya terangkan macam mana cara nak masuk U dengan nak ambil bidang biotech. Okay, untuk basically teknologi ni dia melibatkan bioteknologi ni, dia melibatkan living organism, maknanya benda yang hidup dengan teknologi yang ada. Maksudnya kita apply teknologi tu dengan benda-benda yang hidup sekeliling kita lah. Contohnya macam haiwan, sel haiwan, sel tumbuhan. Kira itu untuk buat produk. Semua tu untuk menghasilkan produk yang bagi benefit dekat kita lah, kat human. And then contoh dalam bidang yang selalu aktif lah, agriculture, and then pharmaceutical, buat ubat, buat vaksin, semua tu. Medical pun sama, medical kita orang terlibat secara langsung dalam macam nak cek darah, cek apa panggil virologi, semua tu. Itu bidang biotech pun cover benda tu. And then food paling penting, food biotechnology nak produce satu benda tu dalam kuantiti yang banyak, dan kita menggunakan kat sini adalah microorganism, tumbuhan, benda hidup lah, microorganism. And then contoh penghasilan dia insulin lah. Kita tahu insulin ni dia hasil dia, macam mana, nanti saya akan terangkan. And then GMO crop, maksudnya GMO, genetic modified organism, punya tanaman macam jagung, macam kacang soya, beras pun ada. And then biotech ni sendiri dia banyak bermain dengan DNA, genetic code. Itu kod kita lah. Semua ada genom dia sendiri, termasuk genom haiwan, tumbuhan, even microorganism, sel pun, bakteria pun ada genom dia sendiri. And then kalau biotech dekat UNIMAS ni general lah, macam biotech dekat UNIMAS ni adalah kita belajar secara menyeluruh, sebab setengah dia punya course dia macam spesifik, macam microbiology, food biotechnology, food industry. Dia macam tertumpu dekat satu spesifik lah. Macam dekat UNIMAS ni, kita dalam course list tu, kita akan belajar course outline tu, kita akan belajar semualah, microbiology, lagi apa lagi, food biotechnology, medical biotechnology, and then animal plant semua ada. Macam tu, even environmental, etika sebagai bioteknologis pun kita orang belajar sekali. And last sekali pasal molekular tu kita bermain dengan DNA banyak lah, sebab memang kita akan masuk lab lah. Bioteknologi ni memang selalu masuk lab. And then untuk kalau ada adik tanya, ada selalu soalan lah, tanya kerja apa je yang boleh biotech kan. Kerja dia macam kat hospital, macam sebab kita belajar medical, hospital ada R&D macam MARDI, Sandabi, semua tu lah yang terlibat. And then clinical research, macam nak buat vaksin, semua tu lah. And then syarat-syarat kriteria untuk permohonan nak masuk U macam dekat UNIMAS sendiri, dia mudah je. First dia macam medik lah, kena lalui asasi, and then kena lalui degree. Macam dekat UNIMAS, diorang ambil dari 3 cabang STPM, 4 cabang STPM, matrik, asasi dengan diploma. So kalau untuk kriteria STPM, matrik, asasi adalah sama. Kriteria nak masuk dia untuk dari matrik kena apa yang panggil biologi dengan kimia, kena sekurang-kurangnya B- dengan B. Maknanya salah satu lah. Kalau biologi B, kimia B-. Kalau biologi B,
Kalau biologi B minus, kimia B. Dia macam tu lah, sekurang-kurangnya dapat B lah kalau dalam SPM tu. And then yang wajib, subjek wajib juga adalah matematik kena kredit. Sekurang-kurangnya C lah, matematik. And then untuk masuk ke degree pula, kriteria untuk dari matrik, dari asasi nak masuk ke degree biotech kena 2.5, sekurang-kurangnya CGPA dia kena 2.5 dan ke atas. And then sama juga biologi dia kena sekurang-kurangnya B. And then satu lagi wajib dekat UNIMAS iaitu course ICT. So setiap asasi kan ada matrik pun ada ICT. And then asasi memang wajib ada ICT. So setiap kali nak masuk degree memang wajib ada ICT punya subjek kena kredit C. Okay, and then MUET band 3. Kalau nak masuk dari matrik dengan asasi STPM, MUET sijil English test MUET untuk universiti kena band 3. And then last kali untuk diploma. Diploma dia senang sebab kalau dari diploma nak ke degree dia kena 2.0 je CGPA dia untuk ke degree. And then MUET sama band 3. Dia kalau diploma dia kena bidang yang sesuai untuk masuk ke biotech sebab biotech terlalu general. Saya rasanya saya dah habis lah kot. Saya boleh pass kat band 3. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Kak Dila untuk sedikit kongsian lah berkaitan dengan bidang sumber bioteknologi di mana saudara Kak Dila ni ambil sumber resource bioteknologi di Universiti Malaysia Sarawak. Seperti apa yang saudari explain tadi, kriteria dia masuk lebih kurang dia sama dengan medik tadi. Cuma pilihan untuk masuk ke bidang degree itu yang berlainan. Cuma untuk bidang bioteknologi nak masuk kalau SPM saya ulang balik lah untuk biologi dan kimia, at least sekurang-kurangnya kalau biologi B minus maka kimia B dan sebaliknya lah. Kalau kimia B minus biologi pula B. Dan perlu kredit lah untuk matematik. Jadi untuk kemasukan ke degree ada 4 cabang. Cabang pertama asasi, yang kedua STPM, yang ketiga matrik dan yang keempat diploma. Jadi kriteria masuknya hampir samalah. Di mana CGPA perlu at least 2.5 dan perlu ICT lah untuk skor ICT sebab ICT sekarang makin penting kan. Dan MUET perlu at least band 3. Di mana kalau tengok tempoh pengajian berbanding dengan kos lain, kalau di degree saja ada 3 tahun berbanding dengan kos lain ada yang 4 tahun, ada 5 tahun. Jadi bidang bioteknologi ni kena singkat lah, hanya 3 tahun. Sebenarnya sebenarnya mula-mula dia 4 tahun, UNIMAS cakap 4 tahun, tapi baru-baru ni memang 4 tahun lepas kan dia buat 3 tahun. Tak tahu kenapa dipendekkan. And then kebanyakan universiti IPTA lain macam UPM yang famous yang dengan biotech memang diorang 4 tahun pengajian. Oh, kerana UNIMAS lah yang special. Ada kurang setahun lah. Dia buat 3 tahun. Jadi kiranya dalam average 3 ke 4 tahun lah kalau ambil bidang biotech ni. Yang dia belajar pun macam base-base, ada belajar tentang sel, tentang ada agriculture, medik, food, dan yang food ni tentang makanan famous lah dengan GMO. Jadi itu saja untuk ni dan saya terima kasih kepada saudara Kak Dila dan terusnya kita paslah kepada panel kita yang ketiga, saudara Wang Zulaiman. Dipersilakan. Bismillah. Terima kasih saudara Zul Haziq daripada Sarawak. Panel kita yang handsome. Okey, baik. Saya akan menceritakan tentang apa itu dia berkaitan dengan bidang fizik. Okey, selalunya orang kata bila kita dengar fizik, masyarakat umumnya lah, walaupun pelajar dalam bidang lain, dia kata fizik ni satu subjek yang menggerunkan diorang, yang menakutkan diorang. Sebab banyak bermain nombor. Dia orang kata matematik tu mudah lagi daripada fizik. Tapi fizik ni dia complicated sikit. Dia macam
macam perempuan lah, dia complicated. Tapi dia lebih kepada complicated, lebih lagi complicated. Okay. Tapi saya akan ceritakan dulu fizik ni apa. Selalunya bila kita tanya orang, okay, fizik tu apa? Fizik tu kira-kira. Fizik tu belajar duduk, kereta bergerak. Tapi sebenarnya kalau saya ambil kata-kata daripada Thomas Crum pada tahun 2002, dia kata fizik ni dia sains lah, saya ambil sains, dia bahasa Latin iaitu nature, dan ditukarkan dalam bahasa Inggeris yang bermaksud nature. Dan nature ini ada beritahu adalah pengetahuan yang berhubung dengan sifat tabi'i sesuatu objek yang dicerak. Okey. Dan ada juga yang mengatakan apabila dia ubah suarkan lagi menjadi Naturkunde. Naturkunde iaitu yang bermaksud sifat tabi'i itu sendiri. Di mana sifat alam tabi'i yang berbentuk luaran atau fizikal. Jadi dalam bahasa Greeknya, alam ni iaitu alam ini dia bermaksud sebagai fizis. Fizis itu bila dia dalam bahasa Melayu, fizik. Ataupun senang kata maksud fizis itu sendiri adalah tabi'i. Tapi kita kena faham tabi'i itu apa. Ada orang salah sangka tabi'i itu ada alam semula jadi. Tapi kalau kita sebagai seorang Islam ataupun sebagai saintis Islam, sebagai seorang orang yang mengambil bidang dalam bidang sains yang beragama Islam, kita kena faham tabi'i dengan alam semula jadi ini adalah yang berbeza. Kerana semula jadi ini adalah sesuatu perkara ataupun alam ini yang dicipta, yang ada tetapi tiada siapa penciptanya. Bumi yang kita lihat ini, galaksi yang kita duduk ni, tak ada siapa pencipta. Dia terjadi dengan sendirinya, seolah-olah terus ada. Tetapi tabi'i ini, sesuatu yang ada di bumi ini, sesuatu yang apa yang berlaku, objek yang berada di muka bumi ini, di alam ini adalah dengan kehendak Allah yang Esa. Itu kena kita fahamkanlah. Kenapa saya kata begini? Sebab kalau kita faham beza semula jadi dengan tabi'i ini, semula jadi, orang sains berpendapat bahawa api itu sifatnya membakar. Dan orang sains juga dia mengakui bahawa pisau itu tajam. Dia mengakui juga laut air itu tidak boleh dibelah. Tetapi dalam Islam kita ada belajar api tidak membakar Nabi Ibrahim, Nabi Musa dapat membelah laut. Jadi saya beritahu kepanasan api itu bukan terletak daripada sifatnya, tetapi terletak pada izin Allah. Kalau Allah izinkan api itu panas, dia akan panas. Tetapi kalau Allah tak izinkan api itu tak panas, dia tak akan panas. Ini adalah satu mindset yang kita perlu ubah dalam pemikiran kita sebagai seorang sains Islam. Okey, jadi saya akan ceritakan semula fizik ini apa. Ini saya cerita dari segi falsafahnya. Dan saya akan ceritakan pula fizik ini apa. Kesenangan cerita, fizik ni dia akan belajar berkaitan dengan kajian yang berkaitan dengan fenomena tentang alam, apa yang kita lakukan dalam kerja harian. Contohnya, seperti yang saya dapat bagi tahu, iaitu kita akan belajar tentang gerakan Newton, kita akan belajar tentang binaan ruang dan masa, kita akan belajar tentang sifat dan jenis daya, dan kita akan belajar tentang bahan-bahan yang mengikat di antara satu sama lain yang berbeza. Ataupun kita dapat belajar tentang sinar pancaran seperti apa yang kita tahu, ada X-ray, ada gamma ray, dan kita ada light. Dan kita akan belajar tentang jirim, dan kita akan belajar elektrik dan sebagainya, apa-apa yang berada di muka bumi ini. Jadi dalam jurusan fizik yang saya ambil ini, saya akan beritahu kepada kamu semua, apa yang saya belajar dalam bidang ini adalah, orang mengatakan fizik ini macam umum, adakah macam sekolah? Tetapi sebenarnya tidak pun. Okey? Kerana fizik kita dibagi pada beberapa bahagian. Kita ada fizik klasik, kita ada relativity, kita ada dalam bidang elektrik, kita ada dalam bidang kuantum fizik, dan kita ada dalam bidang falsafah itu sendiri. Jadi kalau saya nak terangkan satu persatu apa itu fizik klasik itu, kita akan belajar apa, relativity kita akan belajar apa, sangat panjang lah. Tapi saya akan beritahu beberapa. Fizik klasik ni kita akan belajar tentang hukum gerakan, kita akan belajar tentang kalkulus, kita akan belajar tentang hukum graviti, kita akan belajar tentang mekanik, kita akan belajar tentang elektromagnet, kita akan belajar termodinamik. Tapi kalau kita belajar tentang quantum teori ni, quantum fizik, kita akan belajar tentang atom fizik, kita akan belajar tentang fizik keadaan pemecah, kita akan belajar tentang nuclear fizik, dan kita akan belajar tentang teori medan kuantum. Okey, itu apa yang kita akan belajar dalam bidang fizik secara amnya. Dan kita akan ada tambah lagi lah dengan subjek-subjek tambahan, iaitu seperti coding dan sebagainya. Dan juga kita akan tambahkan lagi dengan subjek-subjek matematik dan juga subjek-subjek yang
yang kita minati seperti astronomi, astrofizik ataupun nanofizik dan sebagainya. Jadi saya akan menceritakan pada kamu semua bagaimana nak mengambil bidang jurusan fizik ni. Sebab orang kata ni subjek yang susah. Saya akui memang subjek ni susah. Subjek ni memang susah. Tetapi kalau kita minat, insyaAllah kita boleh jawab. Lagi-lagi ambil perubatan pun. Yang ambil perubatan ke, yang ambil paleontologi ke, mereka semua memerlukan fizik. Kenapa? Nanti saya akan ceritakan kalau sempat. Baik, macam biasa, pada SPM, sekurang-kurangnya kita ada 3 laluan selepas SPM. Iaitu kita ada diploma, kita ada matrik dan kita ada asasi. Dan STPM. Matrik, asasi dan STPM. Okey, sekurang-kurangnya untuk masuk ke diploma ataupun matrik ataupun STPM, 3A ke atas tu sudah mencukupi. Tetapi untuk kita masuk ke bidang asasi 6 atau 7A. Tapi saya rasa 6A sekarang ini sangat-sangat susah lah. Mungkin kena 7 ataupun 8. Sebab persaingan sekarang ini pelajar sangat-sangat ramai yang pandai, jadi persaingan dia sangat-sangat sengit. Okey, jadi saya akan beritahu. Sebab saya dapat beritahu bidang dalam bidang ini yang lebih mendalam sebab saya berasal daripada diploma selama 2 tahun setengah. Okey, saya akan cerita. Diploma, saya akan bidang jurusan diploma sains di UiTM dalam masa 2 tahun setengah. Okey, matrik mungkin kita adakan setahun, mungkin adakan 2 tahun. Asasi mungkin ada setahun dan 2 tahun mengikut universiti tersebut. Macam UiA dia ada 2 tahun, ada setahun, ada setahun setengah. Dan universiti lain ada yang setahun, ada yang setahun setengah. STPM majoritinya setahun setengah. Okey, jadi saya akan bagi tahu laluan daripada 4 cabang ini nak memasuki ke bidang degree fizik. Okey, diploma sekurang-kurangnya kita perlu mendapat 3 pointer ke atas. 3 pointer ke atas. Daripada diploma dalam nak masuk ke bidang fizik, perlu mendapat 3 pointer ke atas. Dan poin yang muat kita kena band 2. Tidak boleh kurang. Tak ada band 1 lah. Semua band 2 ke atas. Tapi kalau dapat band 2 pun, kalau dapat tu dia memang dikatakan rezeki lah. Mungkin ada buat faktor lain yang menyokong kita untuk kita mengambil bidang fizik tersebut. Dan yang selebihnya matrik, STPM dan asasi sekurang-kurangnya 2 pointer ke atas. Tetapi saya tekankan juga matrik dan asasi jangan kita hanya menekankan kepada 2 pointer sebab kita kena tahu bahawa yang ambil bidang asasi dengan ambil bidang matrik ini kebanyakan dalam mereka daripada orang-orang yang result-nya sangat-sangat hebat, yang sangat cantik dan persaingan untuk masuk ke bidang yang kita minati itu sangat-sangat tipis. So saya rasa kalau anda target 2 pointer tidak mencukupi. Anda perlu target 3.75 ke atas ataupun 3.6 ke atas. Baru anda layak untuk masuk ke bidang fizik ni. Jadi apa yang saya akan beritahu lagi, muat kena band 2. Tak kisahlah anda diploma atau matrik asasi STPM, anda kena band 2. Dan anda kena ada grade C dalam bidang-bidang tersebut. Contohnya adalah dalam bidang fizik, matematik dan chemistry. Okey. Dan yang terakhir saya akan bagi tahu degree ni dia akan belajar berapa tahun? Degree ni selalunya dia akan belajar 4 tahun ataupun 3 tahun. 3 tahun yang saya tahu setakat ini adalah di UiTM. Tetapi di universiti lain selamanya adalah 4 tahun. Mungkin saya rasa di Unimas sudah tukar 3 tahun. Mungkin? Kalau Unimas fizik tak ada tapi engineering lah. Engineering memang setakat ni 4 tahun lah, belum ada decide lagi untuk 3 tahun. Sebab Zul Haziq sendiri dia engineering. Faham? Baik. Kalau begitu, itu sajalah yang saya dapat kongsikan, yang saya dapat beritahu bagaimana perjalanan dan penceritaan tentang penceritaan bagaimana nak masuk ke bidang fizik. Dan saya ada pembetulan, bukan kena dapat muat band 2, sekurang-kurangnya muat 2. Tapi kalau dapat lebih, lagi bagus. Okay. InsyaAllah. Itu saja dari saya. Terima kasihlah kepada saudara Zulaiman yang berkongsi kepada kita lah tentang jurusan yang beliau ambil. Tadi secara ringkasnya agak menarik lah tentang belajar fizik sebab fizik ni kita belajar tentang alam. Terlalu luas tentang alam ni. Betul-betul nak cuur, nak sebut pun dah tadi kan. Jadi macam definisi tentang fizik lah, kajian tentang fenomena alam yang kita duduki sekarang lah. Dan dibahagi kepada beberapa pecahan seperti elektrik, kuantum dan falsafah. Di mana yang paling famous sekarang kalau kita dengar kat Facebook, ke Twitter tentang quantum physics. Di mana ada yang cakap nak buka portal ke dimensi yang lain lah apa semua. Itu wallahualam, mungkin boleh dikaji lagi sebab kuasa Allah kan, kita tak tahu, ilmu Allah terlalu luas. Dan saudara Zulaiman juga ada berkongsi lah
cara-cara untuk kemasukan ke bidang fizik, di mana seperti biasalah perlu ambil SPM. Kalau nak masuk ke asasi sekurang-kurangnya 6A, tetapi 6A terlalu biasalah, kita punya peluang ada, cuma nak rebut tu. Jadi saudara Iman pun suggest 7A dan ke atas lah. Itu untuk asasi. Kalau untuk diploma sekurang-kurangnya 3 ataupun 4A. Begitu juga dengan metrik. Kalau metrik dengan asasi, kalau nak masuk ke dalam bidang degree, perlu at least pointer dia punya CGPA 3.0, at least 3.0, dan muat at least band 2. Kalau lagi tinggi lagi baik, sebab itulah ramai, saya setujulah dengan makin ramai student yang makin pintar, apa semua, kita kena jadi yang terbaik lah. Dan basically kalau bidang degree ni 4 tahun lah. Bidang fizik ni 4 tahun, bergantung dengan universiti, kecuali UiTM dia. Ringkas setahun, jimat setahun lah kiranya. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai lah pusingan pertama. Dan untuk pusingan kedua, saya akan bacakan soalan. Untuk panel yang pertama, Saudara Haikal. Jumlah pengambilan bagi program perubatan khususnya kedoktoran amatlah terhad bagi setiap kemasukan. Jadi bagaimana caranya untuk jadi salah seorang yang terbaik agar tergolong antara golongan terhad ini? Jadi saya paslah pada Saudara Haikal. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada saudara moderator. Jadi seperti yang dicakapkan tadi, pemilihan dia tu sangat terhad kan. Jadi saya boleh ulas sikit lah mengapa berlaku sedemikian kan. Jadi untuk belajar medik ni dia pendudukan dia tu sangatlah terhad, sebab nanti kalau kita kena kaitkan dengan penempatan waktu bekerja nanti. Jadi sebab kalau medik ni jalan dia nak lepas kita graduate tu kita perlu masuk HO, housemanship. Housemanship ni macam internship untuk kos-kos lain lah. Maknanya untuk keahlian pekerjaan tu dia ada satu fasa training kan. Jadi dekat untuk bidang medik ni, dia housemanship ni ataupun internship dia hendaklah dilakukan di hospital kerajaan. Dan benda ini diuruskan oleh JPA. Jadi kalau kita tengok, kalau kita tak limitkan pengambilan waktu belajar tu, nanti peluang pekerjaan tu dia akan terganggu lah. Jadi kita kena padankan antara penempatan waktu bekerja dengan pengambilan, supaya insya-Allah semua orang yang ambil bidang perubatan ni dia dapat masuk kerja. Sebab dia kalau kita tak masuk, kita tak ada housemanship tu, kita tak boleh kerja dekat lain-lain. Untuk menjadi seorang doktor lah. Kalau nak kerja benda lain tu boleh lah, tapi kalau nak jadi seorang doktor, nak tak nak kita kena lalui 2 tahun housemanship ni. Housemanship ni memang training kat hospital lah. Itu pengulasan pasal mengapa begitu terhad untuk masuk medik. Dan bila kita terhad ni, dia akan menjadikan sangat kompetitif lah di antara pelajar-pelajar yang nak ceburi bidang perubatan ni. Jadi untuk menjadi terbaik tu, saya rasa saya tidaklah berada di posisi itu untuk jawab bagaimana nak jadi terbaik, tapi saya boleh jawab bagaimana untuk jadi yang terpilih. Sebab saya akui saya taklah terbaik, tapi at least saya terpilih untuk masuk ke bidang perubatan ni kan. Jadi untuk kita terpilih, saya rasa pertama kita boleh bermula dengan start with why. Kenapa big why kita, apa niat kita asal, kita boleh muhasabah pada diri kenapa kita nak ambil bidang perubatan ni. Jadi kalau kita tengok antaranya ada orang yang dia akan bercakap minat. Jadi minat kerana saya nak lebih mengenali aspek-aspek manusia tu. Itu antaranya lah. Ataupun dia tengok nampak macam doktor-doktor ni cool, style, kadang-kadang nampak kaya kan. Jadi itu ada sudut minat. Ada orang mungkin atas tuntutan keluarga kan. Dia nak ambil medik tu disebabkan tuntutan keluarga, sebab mak ayah suruh. Itu mungkin boleh jadi sebab.
dan mungkin jadi ada itu niat dia nak ambil sebab nak bantu orang kan. Sebab kita nampak perubatan ni lari tak semua rata-rata orang memang dia memerlukan aspek perubatan kan. Sebab kita ni manusia. Jadi medik ni adalah dia satu sains yang memang berkait rapat dengan manusia kan. Jadi kalau pada saya sendiri pada awalnya saya tak adalah, bukan niat saya lah, bukan impian saya untuk menjadi seorang doktor. Tapi lepas habis SPM tu saya didedahkan pilihan yang sangat kecil lah antara engineering ataupun perubatan kan. Jadi saya pun cuba-cuba. Maknanya kalau tanya the why saya waktu itu, saya mencari sebab kenapa saya ambil medik. Mungkin sedikit berbeza lah dengan orang lain. Instead of kita ada sebab, tapi saya mencari sebab. Saya rasa itu boleh jadi juga sebab kadang-kadang orang menjumpai mengapa dia ambil sesuatu bidang tu waktu dia orang dah kerja. Jadi itu rezeki masing-masing kan. Jadi seperti saya cakap tadi, pertama kita start dengan big why kita. Sebab big why kita ni dia akan menguatkan hati kita. Dia akan, sebab kita nak capai sesuatu benda tu, kalau big why kita tu kecil, jadi jiwa kita ni taklah jadi kecil. Sebab kita nak akan bila kita masuk bidang perubatan ni, dia punya struggle tu sangatlah tinggi lah. Dan kita kena ketahui yang kalau waktu asasi ataupun waktu kita matrikulasi ataupun foundation dekat overseas semua, kalau kita rasa saat itu sangat suka dah belajar, tapi bila kita dah masuk degree, masuk alam bidang medik perubatan tu, dia berganda-ganda lagi lah, lebih suka sebenarnya. Tapi suka tu maknanya tak adalah tak boleh kan. Bukan tak bermaksud impossible. Walhal kita tahu impossible tu dalam perkara seakan-akan impossible tu, statement impossible tu ada I am possible kan. Daripada huruf tu kalau kita susun balik. Jadi saya rasa kita kukuhkan the big why kita untuk kita terus kekal lah. Yang seterusnya saya boleh simpulkan 3 poin lah. Satu, start big why. Yang kedua, saya lebih menekan kepada habit lah. Untuk habit kita kena fokus kat habit kita. Antaranya kita kena kuat azam dan istiqamah. Istiqamah dengan kuat azam. Sebab kalau genius saja, sebab kita tengok kata-kata budak-budak medik ni dia straight A semua tu kan, nampak budak-budak bijak kan. Tapi sama je, kita orang ni kita ni manusia semua kan. Dia otak ni dia macam neuroplasticity kita panggil kan. Kita boleh ubah, kita boleh bentuk lah. Bagi saya dia kena kuat azam dan istiqamah, rajin, disiplin. Sebab apa? Sebab waktu bekerja kalau kita sekadar bijak saja, kita tidak menjadi seorang doktor yang selamat lah. Dia genius, dia boleh menyelesaikan banyak masalah, tapi kalau dia tak ada, dia malas, dia macam orang kata clumsy something macam tu kan. Dia ambil lever, jadi dia akan membahayakan nyawa pesakit lah. Jadi kuat azam, disiplin. Jadi penekanan habit ni lebih penting lah daripada genius tu. Dan insyaAllah yang ketiga, untuk terpilih tu nak tak lain doa dan keberkatan lah. Doa tu bagi saya sebab bila kita masuk bidang medik ni, terutama sekali bila waktu dalam bidang perubatan tu, kita rasa macam banyak benda yang tak tercapai. Jadi nak tak nak kita rasa doa itu sangat membantu lah. Doa ni dia merupakan satu perkara yang ajaib lah kan. Sebab kalau kita nak rasa, kenapa? Sebab orang yang merasai mustajab doa itu dia lebih dia orang lah rasa macam mana ajaibnya. Jadi doa dan keberkatan itu boleh terletak daripada para guru, boleh terletak daripada ibu bapa kita. Jadi begitu dengan orang-orang sekeliling dan orang soleh, kita boleh minta tolong doa daripada dia orang. Jadi saya rasa secara simpulnya, mudahnya 3 perkara tadi, start big why, lepas tu kita fokus kepada habit kita. Sebab habit ni kalau ikut Aristotle, we are what we repeatedly do. Excellent then it's not an act but it is habit. Jadi habit ni dia lebih sustainable lah. Kalau kita fikir macam tips-tips tu, benda tu dia bersifat sekejap kan. Macam tips-tips tu boleh dapatkan, dia bagus untuk membantu pelajaran kita, tapi benda tu dia lebih bersifat quick fix. Dia tidak sustainable lah.
Jadi saya rasa penekanan kepada habit-habit kita tu lebih penting lah, yang lebih sustainable untuk menjadi kita orang insan yang terpilih. Jadi setakat itu saja. Terima kasih Saudara Haikal untuk atas jawapan lah untuk soalan tadi. Memang betul lah, kalau kita tengok dekat Malaysia pun saya baru rujuk tadi ada 144 pusat perubatan yang saya rujuk daripada website Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana 144 itu untuk yang awam di bawah kerajaan. Bayangkanlah 144 tu nak tampung dalam 10,000, terlalu ramai. Jadi sebab itulah kita dapat jawapan lah daripada Saudara Haikal telah menjawab kenapa dia punya pengambilan agak terhad, di mana pengambilan dan penempatan apabila masuk kerja nanti perlu seimbang lah bagi mengelakkan ada yang tercicir lah daripada masuk bekerja. Dan Saudara Haikal pun ada berkongsi tiga cara untuk menjadi yang terpilih. Yang pertama, startlah dengan BQY. Benar, pada BQY ni kita akan macam lebih bersemangat lah untuk study dalam bidang medik. Kalau kita tengok bidang medik pun study bukannya mudah sangat lah. Sebab saya tengok member pun yang ambil terlalu banyak blok apa semua, habis je blok, start lagi blok baru. Kadang tak ada rehat. Mana yang kedua, azam lah perlu kuat. Kalau azam tak kuat, bahayalah, mungkin boleh terjatuh, tersungkur di tengah jalan. Dan yang ketiga, perlu doalah dan keberkatan orang sekeliling, khususnya pada ibu bapa, guru-guru, lecturer pun semualah, di mana adab kita terhadap mereka perlu dijagalah. Jadi terima kasih Saudara Haikal. Dan untuk penonton di Facebook, jikalau ada soalan yang ingin ditujukan, bolehlah lontarkan di ruangan komen. Berikan nama, soalan dan ingin ditujukan pada siapa. Jadi tanpa melengahkan masa, kita bergeraklah kepada panel kedua. Jadi soalannya, bidang bioteknologi ni kalau kita lihat dari sejarah bidang bioteknologi ni diperkenalkan sebelum 1970-an, di mana fokus utama dalam bidang pertanian dan pemprosesan makanan. Sebelum bidang ini diguna pakai dalam badan saintifik lah di barat untuk merujuk pada teknik berasaskan makmal yang dibangunkan dalam pendidikan bioteknologi. Seperti yang Saudara Kak Dila bagi tadi tentang penggabungan semula DNA atau proses berasaskan tisu lah. Jadi persoalan terbesar lah, kalau kita di Malaysia, bidang bioteknologi ni selalu diguna pakai dalam bidang yang mana? Dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Haziq, moderator. Untuk macam soalan yang dituju tadi, bidang mana yang menggunakan bioteknologi ni sebenarnya terlalu banyak, tapi dekat Malaysia ni baru. Kira negara maju lain lagi dah banyak terdedah. Macam kita start dari 2005 hingga 2008 tu baru cakap giat nak membangun lah. And then dia sedikit lambat lah banding negara lain. Dan ada satu dasar disebabkan Perdana Menteri yang kelima, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi, dia melancarkan dasar bioteknologi. So start dari pemerintahan dia, dari situ dia macam lagi orang negara luar, negara-negara yang maju, Jepun semua, UK semua, orang company biotech datang melabur kat kita punya negara. And then kebanyakan sekarang GDP, even termasuk GDP negara kita pun kebanyakannya dari bidang bioteknologi sendirilah. So bidang yang saya sebut tadi, yang tadilah food paling utama lah yang dekat sini kat Malaysia ni. And then biofarmasi, buat ubat, vaksin semua. And then medical salah satu penting. And then satu lagi molekular tu bahagian orang panggil clinical research semua tu, berdasarkan orang panggil genetik untuk detect pesakit, orang panggil penyakit keturunan semua tu, itu mainkan peranan penting lah. And then
mostly dekat Malaysia ni ada R&D Institute dia sendirilah. Contohnya Mardi yang saya sebut tadi. Mardi, even UPM sendiri, universiti yang orang kata dia banyak ada semua. Dia ada Mardi, dia ada Institute Research dia sendiri, UPM, Universiti Putera Malaysia. And then syarikat yang famous adalah Biocon, BioExcel. Biocon ni sebenarnya di luar negara tapi dia bertapak di Malaysia lah, dekat KL dengan Johor. And then Biotech Corp. Biotech Corp ni adalah semua biotech, panggil apa, semua negeri ada Biotech Corp dia sendiri. And then Agro Biotech Institute. Itu agro tertumpu kepada agriculture lah. And then kat Malaysia ni ada tubuh satu organisasi untuk mewakili semua biotech, iaitu Biotech, huruf besar semua, iaitu terjemah bahasa Inggeris dia National Biotechnology Directorate. Maknanya semua apa orang panggil biotech punya company under dia. Biotech itulah organisasi tu. And then ada 10 produk Indonesia ni yang kita memang mainly guna biotechnology punya itulah, main lah. Iaitu dekat Malaysia sendiri pencapaian 10 produk yang Malaysia buat iaitu biological reagent dengan vaksin punya denggi. Tahu kan? Kan kita apa ada satu tahap tu kita punya negara diserang penyakit denggi kan. So kita sendiri Malaysia ada buat vaksin punya denggi. And then beras transgenik, ada beras yang dah dimodified. Beras transgenik lah, maksudnya bukan datang dari beras asli lah, kita ada campur dengan genetic code lain-lain lah. And then anti-cancer test, lepas tu test kit for malaria, denggi dengan Japanese encephalitis. Encephalitis ni yang sakit dari apa orang panggil orang Jepun lah, encephalitis rasanya orang medik lebih tahu lah. And then orchid wangi, tulips dan ejen kawalan nyamuk. Itu 10 produk yang Malaysia sendiri hasilkan daripada biotechnology sendirilah. And then ada 5 proses pencapaian Malaysia yang dalam bidang teknologi ni adalah clarified juice, penjernihan jus. Lepas tu cultivation, tulip. Kita tanam, kan tulip selalu dekat luar negara je dia punya sesuai, tapi kat Malaysia ada buat pemprosesan tulip tapi berdasarkan under condition. Maksudnya condition dia dikawal lah. Maksud kalau tulip ni perlukan suhu macam mana, tanah macam mana, itulah. And then prototype kits untuk typhoid carrier untuk kita test dia adalah pembawa typhoid ke tak. And then spray vaksin, kita guna Malaysia sendiri hasilkan vaksin spray untuk Pasteurella, untuk apa panggil bakteria Pasteurella. And then last sekali penyuntikan bakteria dalam sebagai baja tiruan. Maknanya kita suntik bakteria dekat pokok sebagai baja tiruan. Kita tak guna baja lah, kita guna bakteria sendiri. And then yang last sekali lah untuk saya concludekan, paling utama dekat kita punya biotech bidang dia yang terlibat kat Malaysia ni perprosesan ubat lah yang paling penting, insulin. And then food paling penting, sebab food kita nak hasilkan dalam amount yang banyak dalam waktu yang singkat. So kita memang banyak guna teknologi sebab kita akan ambil di saya, kita tak nak tunggu dia tumbuh, kita akan pilih yang elok, tapi kita nak tumbuhkan benda yang elok je semua, macam gemuk, tinggi, apa orang panggil, contoh cili yang besar dengan gemuk dengan panjang. Kita nak yang tu, kita tak nak tunggu petik, tunggu petik, tunggu. Ini kita nak tumbuh terus besar macam tu. And then untuk GMO produk lah yang famous produk, jagung dengan kacang soya. Jagung sebenarnya warna dia warna hitam, warna purple macam tu lah, hitam ke purple, sebabkan dia genetik dia dah knock down, maksudnya dia ada recombinant dengan genetik lain jadi warna kuning. And then rasa dia pun sebenarnya rasa dia macam pulut sikit, dia punya jagung warna hitam tu, tapi bila dah ada genetic code, dia dah diperbaiki rasa dia lah, rasa tarikan warna dia. So bila orang nampak jagung tu nampak besar dia lah nak makan kan. And then last sekali dalam Malaysia pentingkan tissue culture. Tissue culture maksudnya kita tanam dalam banyak-banyak menggunakan tisu dalaman tumbuhan.
Maknanya kita dah select yang mana contoh pokok pisang yang terbaik. Kita ambil tisu dia, kita kaca banyak-banyak dan dia akan bagi hasil yang baik lah. Dia tak adalah pokok pisang yang rosak, dia tak ada dah. Sebab kita dah pilih selection yang baik lah, macam Charles Darwin punya teori, dia punya Charles Darwin teori, dia cakap natural selection. Tapi untuk biotech kita tak guna natural selection, kita ambil benda tu. Kita hasilkan benda tu, memang kita ambil yang baka dari elok lah. Kalau natural selection, dia akan make semua macam okay, yang terbaik je tinggal, yang lain semua mati. Macam tu, kita tak buat macam tu. And then saya rasa tu je kot dalam bidang-bidang yang penting dekat Malaysia ni lah, bidang-bidang biotech. Okay, saya kembali pada saudara Haziq. Terima kasih Kak Dila atas kongsian tentang atas jawapan lah untuk soalan yang kedua, di mana di Malaysia seperti yang Kak Dila explain tadi ada 10 bidang yang ada di Malaysia lah. Salah satunya berkaitan tentang food, yang kedua tentang biofarmasi, medical, R&D, apa semualah. Dan di Malaysia famous lah dengan untuk pemprosesan ubat, makanan, dan seperti yang Kak Dila explain tadi, ada makanan GMO, genetic modified apa tu? Oh, lupa. Organism. Organism. Sebab dulu ada belajar sikit lah masa bio form 5, sikit-sikit. Tentang jagung, kentang soya lah, di mana baru tahulah sebenarnya ada warna purple asalnya. Purple, yes. Warna purple. Jadi selalu macam warna kuning-kuning. Jadi rupanya ada satu ilmu baru lah. Dia crossbreeding. Crossbreeding. Kayaknya Yes. ada ilmu baru lah yang dapat hari ini, di mana dengan GMO, dengan biotech ni pun dapat mengubah warna tumbuhan lah, warna makanan tu semua ni lah. Dan yang menariknya dekat Malaysia ada mengeluarkan anti-kit lah yang seperti untuk denggi, di mana Malaysia pun famous lah dengan kes denggi. Kalau dulu tinggi lah, cuma sekarang dah makin rendah. Mungkin atas kerja sama saintis lah dalam bidang biotech untuk menghasilkan lah vaksin ini. Jadi terima kasih Kak Dila. Jadi kita bergeraklah kepada panel kita yang ketiga, Saudara Zulaiman, di mana soalannya berbunyi begini. Kalau fizik ni dikatakan sebagai mother of science lah, sebab membantu dalam perkembangan bidang sains yang lain seperti kimia dan teknologi serta medik lah. Jadi kalau kita ambil bidang fizik ni, jadi kita akan belajar semua bidang sains ni seperti bidang biologi khususnya, serta apakah peluang kerjaya bagi bidang tersebut memandangkan Malaysia kita lihat sekarang menuju ke negara yang lebih membangun. Silakan. Okey, terima kasih saudara Zulhaziq. Okey, kita kena faham ya, apa itu dikatakan mother of science. Kenapa orang kata mother of science? Tapi mereka faham tak mother of science tu macam mana? Okey, sejujurnya lah fizik ni kita akan belajar daripada perkara zarah yang sekecil-kecil ini. Sekecil-kecil kita tak nampak, sehingga sebesar-besar alam yang lebih besar daripada matahari, bahkan dia punya secebis yang keluar itu, objek itu pun adalah seberat 1 tan. Iaitu 1 tan ialah bersamaan dengan 1000 kilogram. Okey, ambil key point saya daripada zarah yang sekecil-kecil sehingga sebesar-besar alam. Ni maksudnya kita nak katakan fizik ni dah belajar ke semuanya dah, daripada yang kecil hingga yang besar. Okey, dan kita kena tahu juga sejarah falsafah fizik yang sebelum-sebelum ni. Siapa yang membangunkan dan mencetuskan pemikiran sains ni? Yang mengkritik semua. Plato, Aristotle. Mereka ni adalah ahli-ahli fizik sebenarnya. Jadi daripada ahli fizik ni tercetuslah semua bidang-bidang sains. Dan pada abad ke-19 mereka pecahkan sains itu, fizik itu sendiri, yang mereka fahami fizik itu dalam bidang disiplin tersendiri. Itu yang tertumbuhnya, biologi, kimia, geologi dan sebagainya. Okey? Sebab itu nak dikatakan asal pangkalnya adalah fizik itu adalah mother of science. Seperti apa yang saya ceritakan tadi. Okey.
Baik, mengenai apa kita akan belajar ke semua ke tidak dalam bidang masuk ambil je fizik ni kita akan belajar semua, kimia semua. Tak. Walaupun dalam bidang fizik kita akan belajar tentang atom, tetapi kita tak belajar bagaimana reaksi-reaksi di antara sodium dengan ni, kita tak ada belajar benda tu. Dan kita tak akan ada belajar bagaimana nak bedah katak, tak ada. Dan kita tak akan belajar macam mana nak repair kereta ke, nak buat enjin, tak ada. Kita hanya belajar teori saja. Tetapi anda kena tahu, walaupun kita tak belajar semua benda ni, semua bidang-bidang sains ni memulakan kami. Kenapa saya berani cakap begini? Contoh bidang perubatan. Anda pandai bedah. Macam mana anda nak belah badan manusia? Macam mana anda nak merawat satu-satu penyakit? Gunakan alatan. Alatan sejenis macam mana? Perlukan siapa? Perlukan ahli fizik. Engineering. Buat itu ini. Tapi gunakan bahan macam mana? Berapa temperature diperlukan? Kenapa guna bahan tersebut? Tidak boleh menggunakan bahan ini. Itu memerlukan pakar-pakar fizik. Dan fizik akan memberitahu, okey, nak buat bahan ini, kita perlukan bahan yang bersuhu ini, menggunakan bahan yang yang pendebat haba dan sebagainya. Dan mereka akan buat. Perubatan, farmasi, nak buat ubat. Okey. Buat pil, kapsul. Bahan kapsul tu dia boleh dibuat daripada apa? Boleh ke kita guna besi dalam tu? Tak boleh. Macam mana dia nak melarutkan dalam badan kita? Jadi itu memerlukan siapa? Kepakaran siapa? Fizik. So kesemuanya di bidang ini memerlukan bantuan fizik. Dan tak bermakna fizik ni, akulah fizik, aku paling hebat. Tak. Sebab fizik pun memerlukan bantuan antara satu sama lain juga. Kalau tak ada perubatan dan lain semua ni, fizik tak ada kerja. Fizik tak ada kerja. Okey? Itu bidang fizik. Jangan salah faham, fizik tak akan belajar perubatan apa semua. Tak ada. Kalau tak, saya dah quit. Saya tak ambil sebab saya tak minat bio. Okey, baik. Saya nak ceritakan sedikit. Selalu orang tanya saya, kamu ambil fizik Azul? Ya, saya ambil fizik. Awak nak jadi apa? Saya macam bila dengar soalan begini, saya seolah-olah nak mengatakan, okey, mungkin mereka tidak tahu ataupun mereka cuba merendahkan bidang seperti ini. Okey, boleh saya share satu gambar, petikan. Kejap ya. Tak dapat share. Tak apa. Okey, baik. Tak apalah. Sebenarnya nak ceritakan pekerjaan-pekerjaan, bidang-bidang kerjaya dalam bidang fizik ni sangat banyak. Sangat banyak. Saya nak kata pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi saya akan baca je lah beberapa. Okey, yang pertama sekali kita boleh ambil ada aerospace testing, ada aeronautical engineering, ada agricultural scientist, ada air traffic controller, ada airplane pilot, ada applied physicist, ada astronomer, astrophysicist, automotive engineering, biophysicist, cardiac imaging researcher, chemical physicist, civil engineering, computer programmer, design engineering, electric engineer, environmental analysis, fluid physicist, geophysicist, hill physicist, industrial hygienist, kita ada medical physicist, kita ada meteorologist, molecular physicist, dan kita ada optical physicist, dan kita ada test engineer, kita ada project manager, kita ada quality control manager, dan kita ada banyak lagi. Kita ada aircraft and instrument manufacturer, kita ada center for disease control, kita ada airlines, chemical company, computer company, crime laboratory, development firm, electronic firm, field site, geological industry, kita ada oil field, kita ada non-profit research center, kita ada scientific journal dan bagai-bagai lagi. So banyak sangat. Itu banyak sangat. Saya tak ingat berapa puluh dia punya bidang dia. Itu berkaitan dengan fizik, berkaitan dengan sains. Tak termasuk lagi dengan bidang yang lain. Contoh, kita boleh masuk ke bidang multimedia, kita boleh masuk ke bidang undang-undang, kita boleh masuk ke bidang education, kita boleh masuk ke bidang banking pun boleh, accounting pun boleh. Tapi bagaimana? Nanti kita nak tahu, ambillah bidang fizik. Nanti kamu akan tahu. Okey, tapi kalau nak kerja dekat Malaysia, banyak saja. Kita boleh kerja dekat jabatan-jabatan kerajaan di bawah Kementerian Sains Kesihatan dan Sains Teknologi dan Inovasi. Kita ada 4 tersalah saya, iaitu Jabatan Meteorologi Malaysia, kita ada Agensi Angkasa Malaysia, kita ada Akademi Sains Malaysia dan kita ada Agensi Nuklear Malaysia. Dan kita boleh juga bertugas di balai-balai cerap. Okey, balai-balai cerap ni yang mengkaji bintang, nak tengok anak bulan apa semua tu. Dan di planetarium di seluruh Malaysia. Okey, balai-balai cerap ni dekat Malaysia dia ada 4. Yang pertama dekat Teluk Kemang, dekat Port Dickson.
Yang kedua di Balai Cerah Selangor, di Selangor lah. Dan ketiga dia berada di Kompleks Falak Al-Khwarizmi di Melaka. Dan yang terakhir sekali adalah dekat Pusat Angkasa Negara. Dan boleh jadi juga pegawai penyelidik ataupun pegawai sains, dan boleh mohon dekat SPA. Kalau ada ingin nak jadi pegawai penyelidik ataupun pegawai sains, boleh mohon dekat SPA. Dan boleh jadi juga pada sektor industri. Dia ada 3 jawatan yang ditawarkan. Yang pertama adalah quality control, yang kedua adalah quality assurance, dan ketiga adalah penyelidik. Dan boleh ke bidang jurutera juga. Jurutera pun boleh. Kebanyakan syarikat industri dia memang menerima graduan fizik ni. Tetapi bila kita dah masuk ke bidang, nak masuk ke industri ni, kita akan bersaing dengan satu benda ni. Siapa ni? Engineering. Bidang engineering. Kalau kita nak masuk ke bidang industri, engineering akan masuk juga. So kita kena bersaing dengan orang. Tapi kita fizik, kita tunjukkan kelebihan fizik kita. Engineering, mereka boleh membuat sesuatu, tetapi mereka kurang daripada teori. Kita hebat daripada teori. Sebab itu kita ni adalah atas daripada mereka. Tanpa kita, dia orang tak ada. Tetapi hakikatnya, kita nak masuk ke bidang industri pun, kita akan kena bersaing dengan engineering. So good luck siapa nak masuk ke industri. Tapi saya percaya anda semua boleh. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah pendidikan lah. Pendidikan untuk menjadi guru. Kalau nak masuk ke sekolah swasta, tak perlukan latihan. Tetapi kalau nak masuk ke kerajaan, kena ada latihan dulu sebelum diserap masuk ke sekolah. And then, tetapi kita ada juga bidang pendidikan fizik. Contoh ada dekat UiTM, Fakulti Pendidikan Fizik. So dekat situ memang nyata dah nak jadi cikgu. So tak perlu ada training, lepas habis tu dah boleh serap masuk ke sekolah. Dan yang last sekali kita boleh jadi kepada pensyarah. Lebih degree kena sama master. Dan sama master kena ambil ke PhD. Kalau nak masuk ke universiti-universiti yang hebat-hebat macam UM, UKM, UIA sekalipun, USM, UPM, mana-mana lah yang universiti yang besar-besar ni kena ada PhD. Setahu saya UiTM saja yang boleh master boleh masuk. Tetapi bukan di Shah Alam, bukan di kampus yang besar-besar yang pelajar degree. Master ni dia akan ajar untuk peringkat-peringkat diploma. Contoh macam saya diploma di UiTM saya dulu, pensyarah-pensyarah saya majoritinya adalah lepasan master. Tetapi UiTM ni dia ada mengeluarkan syarat. Dia akan bagi untuk menjadi pensyarah, tetapi dia akan ada turn untuk mereka buat PhD. Mungkin pada tahun ini, 3 tahun ini, pensyarah sekian-sekian ni akan buat. So lepas ni pula pensyarah sekian-sekian akan buat. Cuma prosesnya agak lambat lah. Okay. Jadi saya rasa itu sajalah untuk perkongsian berkaitan dengan kerjaya dalam bidang fizik ini. Terima kasih kepada Saudara Zul untuk atas jawapan. Saya sempat catat 4 je. Aerospace, aeronautical, pilot, oil. Pun ada banyak lagi, tak sempat takkan. Kalau buat sempat tadi. Jadi kiranya bidang fizik ni, kalau bidang kerjaya di Malaysia terlalu banyak lah. Boleh jadi lecturer, boleh jadi kerja di bidang angkasa dengan jabatan angkasa apa? Dengan Kementerian Sains, Kementerian Sains, Teknologi dan Akademi Inovasi. Sains, betul. Dengan meteorologi, kena menarik lah. Kerana sebab before ni fikir bidang fizik ni mungkin belajar, mungkin kerja dalam bidang yang sebab kita pun tak tahu sebab rasanya bidang fizik ni baru nak ni kan, baru nak maju kan di Malaysia. Jadi kena kemungkinan lah orang kita tak tahu lagi lah. Sebab itu ada macam yang seperti Saudara Zul berkata tadi, Saudara Zul, nanti kalau kau dah gede ni nak kerja apa? Kena macam Saudara Zul tadi ceritakan macam antara dia tak tahu ataupun dia mengendah-gendahkan lah. Jadi seperti Saudara Zul beritahu tadi, kalau bidang fizik ni nak masuk dalam bidang industri perlu bersaing lah dengan mahasiswa yang ambil bidang engineering. Cuma kelebihan untuk bidang fizik ni lebih mengerti tentang teori berbanding dengan bidang engineering yang saya rasanya lebih ke arah bidang Praktikal. Bidang praktikal atau amali. Jadi pada siapa yang ingin menceburi bidang fizik ni bolehlah boleh cubalah. Sebab kalau saya dengar penjelasan tadi agak menarik lah, rugi kalau saya tak masuk.
Jadi kita sudah selesailah untuk pusingan yang kedua. Jadi kita bergeraklah ke pusingan yang ketiga, di mana pusingan ketiga ini adalah sesi soal dan jawab. Mana para penonton di Facebook akan bertanyakan soalan dan akan dijawablah pada para panel yang dipilih. Jadi saya buka soalan kepada penonton di Facebook. Sekarang ni saya masih menunggulah soalan daripada para penonton. Kita tunggu sebentar ya. Kalau nak lontarkan soalan, boleh bagi nama, soalan dan ingin ditujukan kepada siapa. Masih menunggu lagi. Kalau ada soalan mungkin panel lah boleh berkongsi apa-apa saja yang ingin dikongsikan lah, yang kemungkinan apa yang menarik tentang bidang-bidang yang para panel ceburi lah. Okey, mungkin ada yang katakan fizik ni ialah tak segah macam perubatan, saudara Haikal. Tapi sebenarnya fizik ni boleh masuk ke bidang perubatan juga. Tetapi dia bukan perubatan yang benar-benar. Dia ada khusus kepada fizik punya kepakaran, iaitu dipanggil medical imaging. Contohnya dekat mana medical imaging ni? Itu yang saya katakan tadi. Alatan-alatan pembedahan siapa yang buat, alatan-alatan untuk perubatan siapa yang buat, dan satu lagi ada untuk yang nak cek penyakit-penyakit kanser apa semua tu memerlukan kepakaran medical imaging. Jadi memerlukan mereka. So nak kata dia juga digelarkan sebagai doktor juga. Cuma bila kita tengok doktor yang bedah dengan doktor yang fizik ni dia berbeza sedikit lah dia punya cara dia pakai dia. Kalau perubatan dia nampak handsome, kacak kan. Tapi kalau yang fizik ni dia handsome. Tetapi yalah macam itulah orang penat belajar macam tu. Tapi dia dah kerja majoriti semua handsome. Tapi nak katakan semua pelajar sains tak kira lah perubatan ke apa, kesemuanya memang akan khusus masa belajar, tetapi bila dah dapat pekerjaan yang apa yang mereka minati, mereka menghasilkan bukan satu bidang mereka saja, tetapi wajah mereka pun menampakkan hasilnya. Okey, terima kasih Saudara Zaiman. Jadi kita ada satu soalan di Facebook mana Saudara Muhammad Hakim bertanyakan, Assalamualaikum, saya Hakim ingin bertanyakan kepada Saudara Zulaiman. Hari itu ada terbaca tentang basic fizik dan ternampak satu perkataan nama metafizik. Apa itu metafizik? Itu soalan daripada Saudara Muhammad Hakim. Silakan. Metafizik. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada baca dalam buku ada petik pasal perkara ini dalam buku Sains Tauhidik yang ditulis oleh Profesor Yusof Haji Osman. Dia mengatakan metafizik ini adalah satu pengajian berkaitan dengan kedudukan kita dengan Tuhan kita sebenarnya. Perkara yang lebih atas kita. Kalau nak kata barat dia tidak mementingkan metafizik ni. Sebab sains sekular dia tidak mementingkan kepercayaan pada agama. Dia menolak sosial agama dengan budaya. Sebab itu apa perkara-perkara yang berlaku dalam satu kajian, mereka hanya menekankan dalam konsep rasional dan saintifik sahaja. Sebab mereka tidak boleh, sebab tu mereka tidak dapat menjawab kalau berkaitan tentang dalam Al-Quran dia menceritakan tentang Nabi Ibrahim tidak dibakar dengan api. Mereka tak terima benda tu. Mereka menolak. Sebab pemikiran mereka dah tolak. Tapi sedangkan sebenarnya kita bila kita jadi khalifah Allah ni, metafizik tu kena jadi yang utama untuk diri kita. Sebab kita kena mengenali orang yang kita mengenali yang lebih besar daripada kita itu.
Kita kena beriman kepada dia bahawa apa saja tindakan-tindakan yang kita buat ni perlu berlandaskan dengan apa yang Allah berikan yang sebaiknya. Sebagai contoh, kalau kita tengok ketamadunan Islam yang dahulu, kita tengok bagaimana pembangunan sains, pembangunan ilmuwan yang mereka bangunkan. Semuanya mereka tidak menolak sosial budaya dan agama. Mereka memanfaatkan agama itu. Mereka tidak sekali menolak. Tetapi Barat ini dia menolak kesemua perkara itu. Sebab itu apabila mereka ini, generasi sekarang, mereka belajar dalam bidang sains, mereka seolah-olah mungkin mereka belajar sesuatu, tetapi mereka merasakan jiwa mereka ni macam sains ni tak ada kaitan dengan agama sebenarnya. Kalau secara langsung, kalau kita belajar elok, apa kaitan sebenarnya sains dengan agama ni? Tak ada pun sebenarnya. Tapi sebenarnya ada. Tapi kita telah dipisahkan oleh orang-orang tertentu lah, dipisahkan sekular. Jadi kita tak dapat nak kaitkan. Bahkan dulu mereka mengaitkan semua antara satu sama lain. So boleh saya katakan metafizik ni adalah tentang satu sains, satu kajian, iaitu yang berlandaskan dengan ketuhanan. Dari sisi agama lah. InsyaAllah. Jadi terima kasihlah Saudara Zulaiman. Jadi saya ada soalan lah kepada Saudara Zulaiman. Mungkin boleh share apa subjek yang paling killer? Mungkin bukan untuk Saudara Zulaiman je, untuk semualah, untuk Saudara Haikal dan Saudara Nawadila. Apa subjek yang paling killer lah dalam kos masing-masing dan contoh dalam fizik. Kita dapat tahu subjek quantum fizik adalah yang paling killer. Mungkin boleh share lah subjek yang paling killer lah, sebab kita tahu subjek killer ni confirm akan ada lah untuk semua jurusan. Dipersilakan. Saya dulu. Okey, baik. Ramai mengatakan bahawa quantum mekanik ni dia susah sebab dia adalah perkara yang tak nampak. Betul. Memang susah. Sangat-sangat susah. Dia macam tu yang saya kata tadi, dia quantum physics, saya boleh katakan quantum mekanik ni adalah complicated, dia memang sebiji macam perempuan. Memang sama. Tak boleh nak elakkan. Sebab nak kata macam mana kan, dia fizik ni kita boleh nampak tau. Adalah pengajian yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Contoh macam kereta lalu ataupun orang sedang berlari, ada burung jatuh ke batu semua jatuh, kita boleh nampak. Tapi quantum mekanik ni atau quantum fizik ni, dia satu partikel yang berzarah nano, yang sangat kecil, kita tak nampak. So dekat dalam dunia dia tu, kita akan belajar tentang mereka punya spring dia, ada diorang punya pergerakan spring, ada cara mereka bagaimana bergerak atas satu sama lain, ada cara mereka macam mana energi mereka ke semua ni. Dan benda itu dia tak ada banyak pun dengan kita tak nampak. Kita kena buktikan dia dengan matematik. Semuanya math. So kalau kita jawab soalan je pun, tak ada soalan yang bertanyakan what is a quantum mechanic? What is tak ada. Dia banyak menekankan kepada dia bagi satu soalan ni kita kena derive buktikan dengan matematik. So kalau matematik kita tak strong, memang susah nak jawab. Dan kalau kita tak faham konsep quantum satu tajuk tu, susah. Sebab dia bukan je berkaitan dengan contoh nak kata dia bukan dengan berkaitan macam kita belajar AdMath. Tak, dia lebih lagi. Dia lain sikit daripada math. Dia macam ada satu formula ni tiba-tiba jadi macam ni. Tapi kita kena faham kenapa dia jadi macam tu. Ada derivation dia ke semua tu. Dan saya boleh katalah masa waktu mid sem dekat universiti saya sendiri, quantum mechanics ramai jugalah yang terciduk. Yang dapat 30 lebih, 20 lebih tu. Ramai juga. Tapi alhamdulillah, apa yang saya tahu bila dah final exam, majoriti semuanya pass. Tapi pass mereka tu cukup-cukup, kebanyakannya cukup-cukup makan lah. Tapi ada juga yang bagus. Tapi sejujurnya memang nak kata kenapa mereka dapat lepas tu, mereka sendiri akui mereka memang kerja keras untuk memahami satu subjek ni. Saya mengharapkan wanita jangan jadi macam tu. Terima kasih. Terima kasih Saudara Zulaiman. Mungkin daripada panel lain untuk berkongsi lah subjek killer masing-masing lah.
Okay. Boleh. Okay, untuk biotech, dia punya dia kan banyak, kita orang belajar banyak microbiology, semua kita belajar pasal microorganism, tapi yang paling killer lah biochemistry. Dia melibatkan bio dan juga chemistry, iaitu apa orang panggil pathway setiap sel. Macam setiap satu sel dia banyak sangat pathway sampai kita orang kena hafal amino acid, hafal jenis-jenis vitamin, semua dia banyak melibatkan chemistry lah. Dan pathway tu, sekejap saya tunjukkan, saya share content lah. Sekejap Sekejap, saya nak tunjuk pathway betapa complicatednya satu sel ni. Banyak pathway. Inilah yang kita orang belajar biochemistry. Bio tu Serta apa ni? biological kita sendiri. Ni pathway ini glycolysis yang bulat ni, tengah ni. Mesti tak jelas sangat gambar. And then banyaklah pathway yang kira satu sel ni semua punya pathway untuk hasilkan insulin. Even badan kita sendiri hasilkan insulin. Hasilkan insulin, hasilkan glucose, semua tu dia macam proses-proses dalam badan manusia sendiri dengan tumbuhan-tumbuhan yang hidup lah. Tu yang subjek killer ya, biochemistry lah. And Haikal boleh share? Okay, bercakap berkenaan subjek-subjek killer Jadi kalau dalam perubatan, dia mungkin kita boleh pecah kepada dua. Mungkin pada waktu preclinical, iaitu pada tahun 1 dan 2, dan mungkin daripada yang pecahan seterusnya adalah waktu klinikal Jadi kalau waktu preclinical ni susah sebab nak cakap subjek killer tu dia bergantung pada masing-masing lah. Sebab kalau macam anatomi, dia lebih kepada mengenali part-part badan kita macam tangan, apa nama-nama dia ada kesukaran dari sudut nama-nama dia lah. Tapi seperti yang tadi, kita ada belajar biochemistry. Biochemistry ni memang antara benda-benda yang fundamental lah, benda yang paling basic. Dan kita juga belajar fisiologi. Jadi nak cakap killer tu, dia bergantung kepada diri sendiri lah. Sebab ada orang dia lebih cenderung, lebih suka kepada anatomi, ada orang dia lebih suka fisiologi Dan tidak pada masa yang sama kita ada subjek-subjek lain seperti histologi, iaitu kita tengok sel Histologi, kita tengok bawah mikroskop, mana sifat-sifat dia tu memang tengok sekecil-kecil benda lah. Selainnya macam antara yang orang yang menjadi kesukaran untuk budak-budak medik pada awal adalah subjek subjek farmakologi, sebab dia kita kena belajar pasal ubat. Lepas tu mekanisme dia, nama dia, sebab obat ni nama sangatlah saintifik Bila kita masuk bidang perubatan ni, dia seolah-olah kita berada di ekosistem yang tersendiri sebab dia banyak dengan language. Lepas tu kalau pada waktu klinikal, kita ada posting-posting yang sedikit asing macam public health, bidang dia tidaklah rasa macam posting biasa, iaitu kalau posting biasa seperti surgery, pembedahan kanak-kanak, medical semua, dia environment skop kerja dia one on one. Maksudnya kita sebagai seorang doktor dan approach kepada seorang patient Tapi kalau kita tengok disiplin macam public health, dia fokus kepada sekelompok masyarakat. Maknanya seorang doktor ni dia fikir apa permasalahan sekelompok masyarakat. Contohnya macam wabak So pada konteks sekarang ni mudah kita faham apa disiplin public health tu. Jadi public health ni bagi satu orang mungkin rasa susah sebab dia agak lain sikit daripada posting lain. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian saya. Saya boleh share ada satu buku daripada UIA dipanggil Biomedical Science. Kalau kita baca buku ni, dia cerita pendedahan awal lah apa yang pelajar-pelajar medik akan belajar, dan bahasa yang ditulis tu sangat layman lah.
Maknanya sesuai dibaca umum lah. Kalau adik-adik yang daripada bawah habis SPM boleh, maknanya dia orang mampu faham lah dengan bahasa-bahasa yang ditulis. Kadang-kadang kalau kita bersembang dengan bidang perubatan ni, dia kadang-kadang dia menggunakan perkataan jargon banyak lah. Jadi susah nak faham lah. Jadi saya rasa buku ni antara yang okey lah, sebab dia bahasa dia agak senang. Boleh contact saya kalau berminat. Okey, setakat Terima kasihlah kepada 3 panel atas perkongsian lah subjek gila. Bercakap tentang subjek gila ni saya pun nak share lah, sebab saya pun sekarang tengah ambil bidang programming, bidang komputer dalam bidang networking. Jadi subjek gila adalah matematik. Kenapa saya kira matematik? Jadi kami bidang programming ni, bayangkanlah matematik kalau kita belajar sekolah rendah 1 tambah 1 itu 2. Tetapi apa yang kami belajar, 1 tambah 1 adalah kosong ataupun 1 tambah 1 adalah 1. Jadi agak pelik lah kalau saya pernah bertanya lah pada adik saya dan saudara saya lah, 1 tambah 1 adalah 1. Dia macam mati-mati lah, tak percaya. Jadi saya explain lah, sebenarnya 1 tambah 1, jadi 1 ataupun kosong itu bergantung kepada, kalau kita pernah ambil fizik, form 5 kita ada belajar tentang logic gate. Fizik kan ni, programming perlukan fizik nampaknya. Ada logic gate, ada AND gate, ada OR gate, ada macam-macam lah, AND gate, macam-macam lah. Jadi kerana kenapa dah gila pun, bayangkanlah untuk soalan final 100 markah. Satu soalan tu satu soalan je, dia tak pecah pada ABCD, hanya satu soalan membawa markah sebanyak 52 markah per 100. Jadi itulah antara subjek gila dalam bidang programming. Dan ada satu soalan kepada panel kita yang ketiga, saya Zul Aiman, berkaitan tentang ke mana cahaya hilang selepas kita tutup lampu. Soalan ini diajukan oleh Muhammad Fazli di Facebook Live PKPIM. Dipersilakan saudara Zul Aiman untuk menjawablah. Ke mana lampu? Selepas Selepas ditutup, mana cahaya tu? Mana cahaya itu pergi lepas kita tutup lampu? Kan kita ada belajar law of conservation of energy, di mana energi ni tak dapat dicipta ataupun dibuang, hanya boleh dipindah. Jadi mungkin saudara Zul Aiman boleh kongsilah ke mana cahaya itu pergi. ke mana cahaya itu pergi? Gilanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ke mana cahaya itu pergi? Okey, kita kena tahulah cahaya tu macam mana dia dipancarkan. Di mana apabila kita memancarkan, apa kita buka je torchlight tu, seolah-olah dia bermain dengan elektrik kita, dengan litar elektrik kita tu. Dan ada satu, tak silap saya, ada satu photoelectric effect yang menyebabkan dia akan menarik elektron-elektron dan berzarah-zarah untuk menyebabkan cahaya itu keluar. Sebab bila kita open satu switch tu, dia akan menarik elektron-elektron tu kena dekat photoelektrik tu, efek tu dia akan keluarkan cahaya kita. Jadi ketika kita tutup, tak ada satu penarikan untuk menarik photoelektrik tu atau zarah-zarah tu dekat luar untuk memancarkan suatu cahaya keluar. Setakat itulah kalau jawapan yang diperlukan. Jadi terima kasihlah saudara Zul Aiman atas jawapan tadi. Maka dengan jawapan tadi, maka berakhirlah untuk pusingan ketiga kita. Jadi kita bergeraklah ke, jam pun sudah menunjukkan pukul 11.29. Jadi kita bergerak ke sesi penutup, di mana para panel boleh memberi satu konklusi lah berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ini, di mana masa yang diberikan adalah 5 minit seorang. Jadi mungkin kita mulakan dengan panel yang pertama, saudara Haikal. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So sebelum saya, sebab saya saya nak tambah sikit, share sikit je. Kadang-kadang orang keliru apa beza macam mana pekerjaan student medik
dan pekerjaan dengan dentistry dan farmasi semua tu kan. Jadi mungkin saya ambil masa sikit untuk jelas bagi penerangan sikit lah. Kalau doktor ni dia pekerjaan dia tu dia nak diagnose penyakit. Diagnose ni maksudnya dia nak tahu punca penyakit tu. Dan pada masa yang sama bila dia tahu punca penyakit tu dia akan proceed dengan rawatan lah. Jadi untuk kenal punca penyakit tu, proses dia tu dia akan bermula dengan ambil history taking. History taking ni maknanya dia tanya sejarah-sejarah apa yang penceritaan, apa yang berlaku, apa simptom-simptom, gejala-gejala yang ada dekat pesakit tu. Jadi daripada situ dia akan teruskan dengan check buat pemeriksaan badan. Dia akan check ikut disiplin dia lah. Kemudian pada akhirnya dia akan sudahi dengan investigation ataupun dia memerlukan alatan-alatan lain untuk confirm penyakit tu. Jadi itu seorang doktor ni maknanya dia diagnose penyakit dan pada masa sama dia rawat penyakit. Lepas tu kadang-kadang sebab kita tengok subjek-subjek yang diambil oleh student-student dentistry, student farmasi, dia banyak sama. Sebab mereka pun belajar anatomi, fisiologi, biochemistry, farmakologi, benda yang sama. Cuma farmasi ni, ahli-ahli farmasi ni dia lebih arif berkenaan obat sendiri. Sebab kadang tengok doktor, student medik ni belajar je farmako. Budak-budak farmasi je kenapa perlu ada ahli farmasi kan? Sebab budak-budak medik ni dia dah ambil dah budak kenapa dia orang je tak kerja? Kalau timbul persoalan itu dan maka nak jawabnya ahli-ahli farmasi ni dia lebih faham tentang sifat ubat tu. Contohnya macam mana kita nak store ubat tu. So maknanya hal-hal terperinci tentang ubat tu ahli-ahli farmasi dia lebih tahu lah. Jadi macam contoh ada certain ubat ini dia kena disimpan dalam suhu yang tertentu. Yang lainnya macam untuk membancuh obat tu untuk buat ubat sendiri, ahli-ahli farmasi lebih tahulah. Budak-budak student medik dia tak tahu, dia cuma kenal je ubat ni dan gunanya untuk apa. Itu je. Dia kenal penyakit, dia ambil ubat ni, dia tahu ubat ni untuk rawatan ini. Tapi untuk simpan macam mana nak buat benda tu, ahli farmasi lebih tahulah. Dan biasanya proses bila kita merawat penyakit, biasanya ahli farmasi dia akan review, dia akan check balik. Oh sesuai tak ubat ni ada interaction dengan ubat-ubat yang dah sedia ada ke, dia akan buat proses review. Lepas tu pada market yang lain macam dentistry kan, dia orang macam dia orang doktor, cuma dia orang lebih terhad kepada kawasan mulut lah. Kalau kita tengok dentistry pun dia 5 tahun, tapi kadang pelik kan, kenapa kawasan kecil tapi dia belajar 5 tahun kan? Sebab design cara belajar proses pelajaran dia orang lebih memerlukan skill-skill yang terperinci. Macam sebab mulut ni di kawasan yang kecil kan, dia sangatlah memerlukan skill-skill yang tinggi. So dalam proses 5 tahun tu dia orang membentuk skill. Itu membezakan sedikit perbezaan medik dengan dentistry dengan tu lah. Lepas tu bagi yang ingin menceburi bidang medik, saya beri galakan, maksudnya boleh kalau betul niat itu nak ambil medik, jadi cuba dia cari the big Y tadi. Kalau tak jumpa pun tapi rasa sangat berminat dengan medik kan, boleh cuba nanti, sebab mungkin ada pekerjaan nanti kita doakan kita jumpalah big Y tu kan. Sebab tak semestinya kita waktu bermula tu kita dah jumpa, kita boleh cari dalam proses kan. Satu lagi kadang-kadang orang bimbang ambil medik ni sebab dia macam banyak sangat hafal kan. Sebab banyak term, banyak subjek yang dibelajar pada masa yang sama di waktu yang singkat, tapi belajar banyak benda kan. Lepas tu kita ketahui yang bahawa bila kita duduk dalam environment tu, dia sebenarnya, sebab medik ni dia jarang balik, dia cuti dia tu paling panjang pun sebulan lah. Tapi biasanya dia orang cuti seminggu, habis posting, habis satu blok dia akan masuk seminggu. Jadi dia akan sentiasa functioning lah otak dia tu, dia tak cuti, jadi dia selalu guna otak tu, dia akan bincang benda yang lebih kurang je. Jadi dia orang dah berada di ekosistem medik tu, jadi mudah, insyaAllah okey lah tu. Untuk dari sudut menghafal semua tu.
Dan nanti sepanjang bila kita bekerja, di konsep dia memang belajar-belajar, sebab bila kita waktu HO nanti dia ada exam. Maknanya akan constantly belajar sampai meninggal lah. Minal mahdi ila lahdi kan, kalau kita dengar patah Arab kan. Saya rasa setakat itu saya bagi peluang kepada panel lain pula. Okay, terima kasih. Okay, saya teruskanlah dengan saya punya penutup. Sebab sekarang ni kan isu COVID kan. Isu COVID ni, so banyaklah peluang lepas ni. Apa orang panggil, bidang-bidang biotechnology ni diperkenalkan lah. So jangan rasa takut nak ceburi bidang ni. Macam kita sendiri pun, even kerajaan sendiri pun cari volunteer siapa yang nak tolong untuk COVID ni, untuk running test kit tu semua tu, sebab dia perlu kepakaran bidang biotechnology juga, sebab terlibat dengan PCR, polymerase chain reaction, untuk replicate DNA banyak-banyak, nak detect dia ada virus tu ke tak kan. And then cuma disadvantage dia kat sini, Malaysia kurang sikit lah dia punya company biotech tapi tapi dia tertumpu kepada ibu negara lah. Macam kat KL, kat Shah Alam, kat Johor, dia banyak macam Perlis, Kedah semua tu dia tak banyak biotech lah. So kurang sikit lah dia punya peluang pekerjaan kat kawasan kecil lah. Kawasan besar macam Shah Alam semua tu, KL tu memang TikTok lah. So memang peluang pekerjaan banyak kat sana. And then dekat even kat luar negara pun kita boleh cuba minta untuk kerja. Macam pengalaman saya sendiri, saya pernah exchange student dekat Korea. Even diorang sendiri ada kimchi punya institute. Maknanya diorang kaji kimchi tu, and then ada satu artikel ni memang terbukti, ada research, diorang buat research kimchi ni boleh mengawet mudakan diorang. Sebab tu orang Korea ni selalu nampak cantik, dan diorang orang cakap memang ajal tu dekat tengah Allah, tapi diorang macam hidup lagi lama lah disebabkan mikrob yang diorang makan tu. Sebab kimchi adalah fermented. Bila fermentation, so mikrob tu keluarkan semua segala produk-produk tu, itu yang membantu diorang untuk kekal awet muda. Macam tu. And then untuk kedua, saya nak share sikit lah penutup untuk, saya lupa mention tadi pasal industrial training. Saya cadangkan kalau untuk Unimar sendiri, dia punya industrial training masa second year, bukan masa hujung tahun, sebab dia tak nak dia tak nak student dia bila gagal industrial training tak dapat nak graduate. So dia letakkan industrial training masa tahun kedua. Yes, tahun kedua. Untuk kalau dia gagal lagi, boleh repeat masa tahun 3. Untuk cadangan, pilih tempat satu. Untuk bioteknologi, pilih tempat yang ada kemudahan makmal. Sebab kita memang sangat banyak main makmal. Walaupun nama bioteknologi, kita akan main dengan DNA, genetic code. Even programming software pun, IT pun kena mahir, sebab ada bioinformatics, segala data-data ada dalam software dia sendirilah. And then survey tempat praktikal, tanya sini-sini yang mana, sebab based on pengalaman saya punya coursemate, dia buat kerja tak padan dengan dia punya course lah. Maksudnya dia kena key in data clerks, macam key in data kerani, dia buat kerja kerani, dia tak masuk langsung kerja mat. Maksudnya dia duduk meja, dia ngadap laptop je. So sia-sialah kita punya apa yang kita belajar, kita tak praktikkan. And then last sekali, cadangkan kalau nak buat praktikal walaupun tak ada allowance sebab kerajaan, saya cadangkan dekat research university lah. Memang sangat, sebab diorang di universiti dia ada satu peralatan lengkap untuk diorang buat satu eksperimen, satu test. So bila dekat universiti awam memang tak ada allowance lah, sebab kerajaan tak ada allowance. Tapi tak silap saya, Syed Saddiq ada bangkitkan pasal isu allowance ni. Itu saya tak pasti, tapi saya tahu Zul Haziq lebih tahulah. And then contoh universiti yang saya maksudkan adalah UPM, lepas tu USM, UIA, UKM dengan UM. Itulah yang paling selalu famous dengan kelengkapan peralatan lah. And last sekali, untuk adik-adik yang nak masuk bidang sains, tak kisahlah, sebab Unimar dia ada 5. Sebab biotech ni, bila dah masuk satu biotech, boleh masuk semua. Boleh masuk plant, boleh masuk zoologi, boleh masuk marine, boleh masuk chemistry.
Maksudnya semua dia ada boleh sebab biotech boleh buat kerja chemistry juga iaitu QA dengan QC. Yes, quality control dengan quality assurance untuk syarikat makanan. And then satu kena ada minat dan passion macam Abang Haikal cakap tadi, apa orang panggil big why. Big why tanya diri betul ke minat kos ni, and then jangan risau, peluang pekerjaan sekarang dah memang orang panggil apa dalam bidang biotech ni memang dah meluas daripada dibanding dengan dulu, walaupun kita tertinggal sikit belakang daripada negara lain, tapi insyaAllah ada peluang pekerjaan, tapi tumpu pada orang panggil tempat yang hotspot je lah macam KL semua tu. And then last sekali satu je, ni betul-betul last, kalau adik-adik belajar ataupun anda semua yang kat luar sana yang masa dah dapat degree tu, cuba benda barulah iaitu cuba mohon belajar dekat luar negara. Maknanya cubalah exchange student program ke ataupun cuba mohon intern dekat luar negara sebab kosmet lain pun, saya pun ada kosmet lain, dia ambil intern dekat luar negara. So dari segi situ kita boleh ambil pengalaman negara luar lah, bawa balik ke Malaysia, kita boleh praktikan. Even kita juga kerja luar negara sebab kita dah dapat connection dengan negara luar tu. Okay, itulah. Terima kasih. Okay, mungkin last dari saya lah kot berkaitan dengan jurusan fizik ni. Tapi sebelum saya mengakhiri tu, okay, berkaitan yang tadi saya rasa saya kurang menjawab sikit yang pasal cahaya tu tadi. Okay, sebenarnya bila katanya cahaya tu, ke mana dia pergi? Sebenarnya apabila kita turn on torchlight kita tu, dia menyerap tau. Dia menyerap cahaya foton, matter yang dekat dalam lampu ni, kat dalam lampu ni, dia akan menyerap cahaya tau. Dia akan absorb. So bila menyerap, dia akan pancarkan balik. Tapi kalau kita off, bila kita off, ada lagi tau sisa-sisa cahaya dekat dalam ni. Dia akan apa? Dia akan beledar je lah kat situ. Maksudnya dekat sini, dia akan absorb by surrounding. Kat situ je. Dia tak akan ke mana-mana. Tapi kalau kita buka, dia akan pancar balik. Tapi dia tak dekat mana, kat situ je. Dia punya cahaya atom-atom kita semua tadi tu dekat situ. Dia dekat matter tu, sekeliling matter tu. Dan untuk metafizik ni secara amnya, kalau kita nak tahu, dia sebenarnya adalah satu hujah yang tidak dapat dibuktikan dengan logik. Seolah-olah ada suatu kuasa yang menentukan benda tu. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita saya katakan tadi, ada benda kita tak dapat nak buktikan dengan logik, dengan rasional, kita kembali balik kepada Allah SWT. Itu saja. Okay, jadi untuk adik-adik yang ingin berminat untuk mengambil bidang fizik ni, abang ucapkan good luck dan semoga berjaya dan semoga menjadi orang yang paling bahagia dekat universiti nanti. Sebab memang seronok, fizik ni memang seronok, tetapi yelah, dia seronok dan mencabar, so tak ada subjek yang mudah, semua saja perlukan kesabaran dan kesungguhan. Disiplin tu kena tinggi sebab kita fizik ni orang sains lah, kita menemui pembangunan dan kemajuan teknologi. Pastikan kita boleh dapat buat teknologi macam cerita Ejen Ali. Kalau kita dapat buat tu, memang kita dah dapat pergi jauh dah. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan universiti nanti dah masuk, jangan lupa daftar PKPIM Campus. Terima kasih untuk ketiga panel untuk penutup tadi. Maka dengan penutup tadi, maka berakhirlah sesi forum kita pada pagi ini. Ribuan terima kasih kepada tiga-tiga panel kita yang hebat ini yang turut bersama dengan pihak PKPIM untuk sesi Persada Mahasiswa Bitara untuk kali yang pertama. Dan terima kasih juga kepada pihak WAP TV untuk menyiarkan live ini secara langsung di Facebook WAP TV serta Facebook PKPIM. Untuk makluman, minggu hadapan kita akan kembali lagi untuk Persada Mahasiswa Bitara Permata untuk kali yang kedua, di mana kita akan membawa tema yang baru. Tema apa? Nantikan pada channel yang sama, waktu yang sama, channel sama dan waktu yang sama. Maka dengan ini berakhirlah sesi forum kita pada pagi ini. Maka saya akhiri forum ini dengan ucapan pula. Saya akhiri sesi forum pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.